Assalamualaikum. Menu spesial yang Umi nak kongsikan hari ini ialah ayam masak ungkep yang merupakan salah satu masakan yang popular dalam kalangan orang Jawa. Masakan ini menggunakan banyak cili padi dan memang sangat sedap kalau dimakan dengan nasi panas-panas atau lemang. Umi akan kongsikan resipi yang kuahnya tak terlalu basah dan agak kering sedikit bagi bahan tumis tu meresap sampai ke dalam isi dan tulang ayam sekali. Ungkep ni hampir sama dengan masakan rendang, tapi ada bahan-bahan tertentu sahaja yang digunakan. Aroma rempah ratusnya pun memang membuatkan menu yang satu ni menjadi favourite orang ramai. Dan seringkali juga dihidangkan di musim perayaan. Umi gunakan ayam Dr. Zainul, beratnya lebih kurang plus minus 900 gram. Yang ini bahagian peha atas ayam atau dipanggil thigh. Umi memang suka gunakan ayam yang berkualiti tinggi gini untuk masak menu-menu yang memerlukan kita masak ayam tu lama bersama bahan tumis. Sebab bila dipanaskan dan dimasak lama macam mana pun, ayam tu tak mudah hancur. Basuh bersih ayam-ayam ni sambil selawat 3 kali dan toskan airnya. Dalam 900 gram tadi dapatlah 6 ketul thigh yang bersaiz besar gini. Seterusnya 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 2 inci kunyit basah. Bahan-bahan ni potong kasar-kasar je, nanti kita nak kisar. 1 batang serai potong kasar, 2 batang serai lagi untuk dititik, 18 batang cili padi hijau, 1 biji bawang besar, 6 biji bawang merah kecil, 1 asam keping, 3 helai daun pandan simpulkan, 1 sudu besar biji ketumbar, setengah sudu besar jintan halus, setengah sudu besar jintan manis, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu besar gula, boleh guna juga gula Melaka, garam secukup rasa dan akhir sekali setengah sudu kecil perencah mesti sedap cik suri. Cara penyediaannya, masukkan serbuk kunyit dan garam tu letak sedikit je dulu nak bagi perasa ke ayam ni. Kemudian gaul satukan serbuk kunyit dan garam bagi sebati bersama ayam. Serbuk kunyit tu tak perlu letak banyak ya, sebab nanti kita akan gunakan juga kunyit basah dalam bahan tumis. Dalam blender masukkan bawang putih, halia, kunyit basah, sebatang serai yang telah dipotong kasar, bawang merah kecil. Bawang merah kecil ni Umi memang lebihkan sedikit sebab bila lagi banyak bawang yang kita gunakan, bertambah sedaplah kuah ungkep. Cili padi hijau atau boleh gunakan cili burung. Dan akhir sekali bawang besar. Masukkan air agak-agak je biar bahan-bahan tu dapat dikisar dengan mudah dan memadai. Kisar ke semua bahan-bahan ni hingga lumat. Sementara tu, sangaikan sekejap biji ketumbar, jintan manis dan jintan halus. Sangai ni bermaksud gorengkan sekejap tanpa minyak. Tujuannya supaya lagi naik aroma rempah ratus bila ditumis nanti. Selain tu, tekstur rempah pun akan lebih ringan. Sangai bagi lama sedikit hingga bertukar warna keperangan dan naik bau rempah ratusnya. Barulah masukkan dalam lesung batu, tumbuk hingga lumat. Bila kita tumbuk rempah ratus ni, lagi bertambah sedaplah ayam ungkep kita. Panaskan minyak yang mencukupi untuk menumis bahan kisar. Titik 2 batang serai bagi hancur sedikit, masukkan dalam minyak. Kemudian tuangkan bahan-bahan yang telah dikisar halus. Gaul sebati, tumis hingga pecah minyak. Awal-awal masa menumis ni dah boleh campak daun pandan bagi naikkan aroma wangi berganda pada ayam ungkep. Selain tu, ia membantu hilangkan bau hanyir pada ayam. Jadi bila makan nanti tak adalah tangan kita bau hanyir. Sambung tumis lagi. Api biar sederhana besar dan sekali-sekala tu gaul. Bagi bahan tumis masak sekata. Bagi keringkan sedikit airnya tu, baru masukkan rempah ratus yang kita dah tumbuk tadi. Sambung tumis lagi, sebatikan rempah dengan bahan tumisan. Waktu ni je dah mula naik bau aroma wangi kuah ungkep ni. Rempah dah mula nampak naik minyak sikit tu, bolehlah masukkan ayam yang telah kita perap awal-awal tadi. Gaul sebatikan ayam tu bersama rempah tumisan. Tujuan Umi masukkan ayam ni awal-awal supaya bahan tumis rempah ratus tu meresap ke dalam isi ayam.
Selain tu, ayam ni pun makan masa kan nak empuk. Jadi bila bersaiz besar gini, kita kenalah masukkan awal. Tutup tudung kuali dan biarkan ayam masak dan mengeluarkan air. Sebab itulah Umi tak masukkan baki dari air blender tu awal-awal. Lepas 10 minit gitu, buka tudung kuali, tengok tu, air dari ayam tu dah keluar. Gaul sebati bagi rempah tu meresap bersama ayam. Kuahnya pun dah nampak pecah minyak gitu kan. Waktu ni kalau nampak minyak tu agak bergenang di permukaan, boleh angkat, keluarkan sedikit. Jadi tak adalah berminyak sangat kuah ungkep kita. Masukkan 1 asam keping bagi ada rasa sedikit masam pada kuah. Kemudian diikuti gula. Tujuan Umi masukkan gula ni nak bagi balance rasa pedas pada kuah ungkep. Kalau rasa pedas cili api semata, memang kurang sedap lah ungkepnya. Tabur garam secukup rasa. Garam ni Umi agak-agak je, sebab tengah puasa tak boleh nak rasa kan. Cuma jangan letak terlebih sangat, sebab awal-awal tadi ayam tu kita dah perap dengan garam kunyit kan. Kemudian Umi masukkan sedikit saja baki dari air kat blender. Saki baki bahan yang kita kisar tu bilas dengan sedikit air, bagi tak membazir. Gaul semula, sebatikan ayam bersama bahan rempah tumisan. Sambung tumis lagi, tutup tudung periuk dan biarkan kuah ungkep tu kering sedikit dan meresap sempurna bersama ayam. Sesekali buka tudung kuali dan kacau bagi masak sekata. Boleh nampak tu kan, kuahnya pun dah agak kering dan pekat sedikit. Ungkep ayam ni memang sesuai dimasak pekat dan kering gini, ala-ala macam rendang ayam tu. Walaupun tak berkuah sangat, tapi bila makan gaul dengan nasi putih, rasanya ya Allah sedap ya amat. Siap dah menu yang cukup ringkas dan yang pasti menyelerakan untuk menu berbuka puasa hari ini. Untuk memudahkan anda mencari resipi-resipi di channel Umi, boleh terus ke playlist. Di situ Umi dah bahagikan ikut kategori. Senanglah anda untuk mencari resipi-resipi yang anda suka. Sekian saja tutorial dalam entry kali ini. Jumpa di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jumpa lagi. Assalamualaikum.